Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Yang saya hormati barisan kepimpinan Pakatan Harapan daripada Negeri Melaka, YB Alex, tadi YB ku dah tukar baju. YB Kirk yang banyak bantu saya, YB saudara Sofi, Wahab yang cukup terkenal. Tentu sekali rakan-rakan lain yang turut hadir malam ini, ayah ibu yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Naik atas, nanti orang kat di belakang tak nampak. Saya cuba. Nah, tak nampak. Saya tak nampak orang. Tak apa, saya memang kecil tapi kita kena jiwa besar. Boleh nampak dari belakang. Saudara saya yang saya hormati, saya juga turut malam ini ibu saya hadir, datang dari jauh daripada Pulau Pinang. Betul dia datang daripada Pulau Pinang untuk bagi sokongan. Macam biasa, kita pun tahu saya betul. Saya lahir di Pulau Pinang. Sampai jadi isu lah. Orang luar. Tak apalah kalau orang luar pun jangan kaki sakau. Yang tu yang penting. Kita cari ahli parlimen. Kita cari pemimpin negara. Kita bukan semata-mata nak cari pemimpin tempatan. Pemimpin tempatan pun tak dapat selesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekian lama. Maka ia perlu keterlibatan oleh pemimpin yang lebih tinggi lagi. Ada banyak perkara-perkara. Hari ini air naik di banyak tempat. Tadi di Bukit Pulau ada. Tadi juga kita pergi ke Kampung Kusayang. Naik air beberapa rumah. Akhirnya kita tahu. Tadi saudara Ridwan ada sebut. Soalnya pasal apa? Pasal saliran dan juga servis ataupun maintenance yang dibuat oleh majlis dan sebagainya. Yang haru biru. Malah saya ingat baru-baru ini dengan YB Kirk kita ke Taman BBB 4 bertemu dengan beberapa keluarga yang masih tak dapat pampasan banjir daripada Natma. Bila tanya Natma cakap duit dah sampai. Bila tanya sampai ke mana? Oh, pejabat tanah. Pejabat tanah cakap PBT. PBT cakap no, pejabat tanah. Tengok rekod ada. Tapi hilang nama. Duit tak sampai. Masalah siapa? Sakau. Minta maaf saya cakap, saya tak percaya dah. Ini perkara-perkara yang nak diubah dalam negara kita. Ini perkara-perkara yang nak diperjuangkan dalam negara kita. Tahun ni kita masuk dalam pilihan raya, bukan semata-mata kita nak tengok orang itu naik, orang ini naik, orang itu dapat jawatan, orang itu dapat kedudukan dan sebagainya. Kita bukan semata-mata nak tengok siapa lebih penting, siapa lebih besar, siapa nama yang lebih kuat. Kita nak tengok sebuah perubahan besar yang perlu dilakukan, yang pernah ditangguh, yang pernah tertangguh dan pernah dikhianati. 2018 kita pernah jadi kerajaan di peringkat persekutuan. Sejarah yang besar tercipta dalam negara. 60 tahun lebih UMNO Barisan Nasional perintah negara ini, tak ada siapa pernah sangka yang pada tahun 2018 boleh tubuhkan sebuah kerajaan selain daripada UMNO Barisan Nasional. Ini 2018. Kemudian baru 22 bulan, bukan salah kita. Tak maaf cakap bukan salah kita. 22 bulan kita jadi kerajaan, kita sudah pun mulakan banyak program-program yang baik. Pagi tadi saya jalan-jalan di sekitar Peringgit. Ini kali pertama saya jumpa dengan seorang pengusaha bengkel kereta Melayu. Saya ingat apa dia cakap. Saya datang, jumpa, dia ambil gambar, salam dan sebagainya. Kali pertama, saya cakap kat dia, bang, terima kasih. Banyak kali saya jalan-jalan, penat kita berhujah untuk bagi tahu 22 bulan yang kita pernah jadi kerajaan dahulu, banyak perkara yang kita sudah selesaikan. Tak habis-habis orang duk panggil kita ni tak memenuhi manifesto dan sebagainya. Tapi abang itu dia boleh cakap simple saja. Dam, 22 bulan ada 10 manifesto utama.
saya baca 9 sudah pun dilaksanakan. Tinggal 1 lagi dalam tempoh 22 bulan. 10 janji utama sudah pun dilaksanakan. Saya cakap ucap terima kasih ke abang tersebut. Mengumumkan ketibaan saudara Adli Zahari, YB Adli Zahari Adun Bukit Katil, calon bagi Parlimen Alor Gajah. Saya sambung sikit. Jadi abang tersebut, pengusaha bengkel ni, dia perkenalkan saya dengan pekerja-pekerja dia. Saya sampai-sampai, dia cerita dia macam ni. Saya sampai kat bengkel tersebut, dia nampak saya, dia angkat tangan, Adam. Saya pun pergi hulur tangan nak salam dengan dia. Saya kata, Adam, minta maaf. Saya tak boleh undi kamu. Saya dah takut. Alamak. Kan? Selalu. Alamak, saya tak boleh undi kamu. Saya pengundi YB Ku dekat Kota Melaka. Okey. Saya pengundi Kota Melaka. Tapi pekerja saya boleh undi kamu. Umurnya baru 19 tahun, dia Hang Tuah Jaya. Dia dah basuh, dia dah ajar. Dia dah tunjuk dekat anak-anak pekerja dia. Inilah realiti sebenar. Jangan termakan dengan dakyah-dakyah dan cerita-cerita tipu tentang Pakatan Harapan sebagai sebuah kerajaan yang gagal. Kerajaan gagal kita tahu ada satu saja, Perikatan Nasional bawah Muhyiddin. Habis semua perkara yang nak dibuat, langsung tak capai matlamat. Kalau kita ingatlah MCO, PKP yang memisahkan keluarga sekian lama, tambah lagi, tapi dalam keadaan menteri boleh keluar negara, jumpa dengan anak bini di kota London dan kota Paris. Boleh jumpa, kalau nak jumpa dengan anak dan isteri, boleh, tapi di luar negara. Kalau yang dalam Malaysia, duduk sebelah-sebelah pun tak boleh jumpa. Duduk di sempadan Muar dengan Melima pun tak boleh jumpa. Kalau duduk di sempadan Tanjung Malim dengan Ulu Bernam pun tak boleh jumpa. Ingat tak, hari raya ada satu gambar yang cukup menyayat hati. Ada satu gambar yang cukup menyayat hati, 2 adik-beradik warga Mas yang bertukar lemang dan rendang di pagar kawat besi pada pagi raya. Jadi tajuk depan surat khabar waktu itu. Itu keadaan yang kita duduk waktu itu. Dalam keadaan kenapa? Sebab ada kerajaan yang tak mampu urus keadaan negara dalam krisis. Bila kita cakap kamu tak mampu urus, kamu tak boleh urus, kamu tak reti apa nak buat, tapi kamu hanya satu kumpulan manusia yang gian nak kejar kuasa. Ini yang kita berlaku. Sebab apa saya sebut pasal Perikatan Nasional? Sebab Barisan Nasional bagi saya tak nak sebut dah. Semua dah tahu. Hari ini orang tiba-tiba anggap, oh kita kena undi PN. Kita kena sayang Abah. Tak apalah, kamu nak sayang Abah, kamu nak undi Abah, undilah di Pagoh tu, biar dia seorang sahaja jadi ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Yang lain tu tak payah. Jangan mimpi kamu nak jadi kerajaan. Sekali lagi dalam keadaan kamu tahu kamu telah gagal tadbir negara ini. Saudara, saya bagi tahu kenapa macam ini. Sebab maklumat yang sampai ke kita, kadang-kadang itu maklumat yang sudah pun dipesongkan, dia spin maklumat. Sampailah ke tahap dia sendiri pun tak tahu dia cakap benda betul ke benda salah. Dan hari ini kempen kita, kalau kita tengok kempen-kempen yang digerakkan oleh Pakatan Harapan, daripada Perlis sampai ke Johor, daripada Sabah sampai ke Sarawak, kita terus tekankan kepentingan untuk perubahan. Kita terus tekankan apa yang kita nak bawa sebagai sebuah kerajaan. Kita terus tekankan apa program tergendala yang kita perlu sambung. Kita terus tekankan bahawa negara dalam krisis. Kita perlukan pemimpin yang ada keyakinan untuk pimpin negara berhadapan dengan krisis. Kita perlukan pemimpin yang tahu apa nak buat dalam keadaan negara berhadapan dengan kemelesetan ekonomi dan juga banyak perkara lain dah sekarang. Kita bukannya bercakap soal nak hentam pemimpin itu, pemimpin ini sebagainya. Tak. Ada dengar ke calon-calon daripada Pakatan Harapan duk tak habis-habis nak maki hamun calon lawan mereka? Tak ada. Tanyalah. Kalau ada rekod saya bercakap buruk tentang calon-calon daripada barisan maupun perikatan,
nak maki hamun, nak rendah-rendahkan maruah orang lain? Bagi tahu saya. Tak, sebab kita tahu ada tugas penting. Bukan kita duduk di sini hanya semata-mata nak maki hamun, nak cakap sedap ceramah. Kita duduk di sini, kita nak terangkan bahawa ada tugas besar menanti kita. Ada tugas besar untuk ubah sistem yang ada sekarang ini. Sistem yang tak menguntungkan kita. 2 tahun kita duduk dalam pandemik. Sistem inilah yang telah pun menjadikan ramai orang hilang pekerjaan. Telah menjadikan ramai anak sekolah tercicir pelajarannya. Telah menjadikan ramai anak-anak mahasiswa di universiti-universiti tak dapat sambung pengajian dengan baik. Tergendala pendidikan mereka. Sistem inilah yang dikekalkan oleh UMNO Barisan Nasional dan kemudian oleh Perikatan sewaktu mereka memerintah waktu pandemik. That's why we've always maintained that kita boleh nak buat banyak perkara yang bercanggah dengan prinsip kita sebagai Pakatan Harapan. Tapi kita tak mau. Sebab kita tahu, dalam kita nak jadi kerajaan, dalam kita nak jadi pentadbir negara, sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat Putrajaya, yang tak boleh kita gadaikan adalah prinsip dan agenda reform kita. Tak apalah. Ada ramai pemimpin kita yang berdepan kesukaran dalam berdepan kesukaran dalam berhadapan dengan pilihan raya ini. Bukan senang kita nak masuk pilihan raya 3 penjuru, 4 penjuru macam ini. Tapi kita keras. Kita kekal dengan prinsip. Kita bagi tahu kita tak akan berganjak. You boleh tarik kita untuk cakap soal perkauman. Kamu boleh minta kita untuk cakap soal agama dan sebagainya. Tapi kita tak akan guna perkara-perkara tersebut. Boleh kita nak guna serangan-serangan peribadi. Tapi kita tak akan guna. Sebab kita tak mau hina kebijaksanaan rakyat dan pengundi. Faham? Sebab itu, saya geram. Di Tambun, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding. Itu calon Perdana Menteri. Kita dalam pilihan raya kali ini, kita ada 5 calon Perdana Menteri, okey? 5 calon Perdana. Bertanding 3 penjuru. Di Antarajaya 4. Pejuang tak apalah. Pejuang kadang-kadang orang pun confuse. Pejuang ni bebas ke macam mana. Tapi tak apa. Pejuang kita tak payah kira. Kita ada 3 penjuru. Tapi calon Perdana Menteri ada 5. Pakatan Harapan calonnya siapa? Calon Pakatan Harapan siapa? Siapa? Hanya ada satu nama, Anwar Ibrahim. Calon daripada Barisan Nasional siapa? Lagi? Ni dah jadi 3 nama. Lagi? Tak boleh jawab. Ada yang cakap Ismail Sabri. Ada yang cakap Zahid Hamidi. Kamu pilih mana satu? Bagi tahu saya. KJ hari ini buat ucapan di Sungai Buloh. Habis satu parti dia kutuk untuk menangkan diri dia seorang diri akhirnya. You know, this is the situation with Barisan Nasional. They cannot even choose their Prime Minister. So apa yang stabilnya? Apa yang makmurnya? You cakap stabil, makmur. Makmur meaning kita punya ekonomi baik. Anak kita cukup persekolahan, cukup makanan, cukup kesihatannya, cukup perumahannya. Tapi you punya agenda ekonomi gagal. Perikatan Nasional, satu lagi. Ini Perikatan Nasional, paling menarik. Dia selalu jual abah. Kan? Rindu abah baca doa dekat dalam TV. Adli Zahari pun boleh baca doa dalam TV. Daripada subuh sampai isyak dia boleh buat. Kita bukan cari orang baca doa dalam TV. Kita cari Perdana Menteri yang boleh tadbir negara. Kamu dah diberi peluang. Tapi kamu gagal sampai kawan kamu sendiri yang jatuhkan kamu. Semalam dia cakap apa? Takkan kita nak angkat bekas banduan dan juga kluster mahkamah. Oi, kluster mahkamah tu lah yang jadikan kamu Perdana Menteri. Jangan nak tipu lah. Apa ni? Siapa calon Perdana Menteri Perikatan Nasional? Dia ada satu nama dia jual, Muhyiddin Yassin. Yang satu lagi dia tak berani jual, Azmin Ali. Ada cadang Hadi Awang, tak boleh. Minta maaf. Hadi Awang parlimen pun tak pergi, macam mana nak jadi Perdana Menteri? Tak, ni saya tak kutuk. Ni saya cakap soal nak jadi Perdana Menteri, apa syarat-syaratnya.
minta maaf saya bekas presiden. Dia akhirnya dalam kita berhadapan dengan pilihan raya ini, dia mesej ni mudah. Cari pemimpin yang tetap pendirian. Cari parti yang sudah pun bersedia jadi kerajaan. Pakatan Harapan bersedia atau tidak untuk jadi kerajaan? Lebih daripada bersedia. Agendanya sudah cukup, programnya sudah dirancang, kita sudah ada planning yang jauh lebih ke hadapan berbanding dengan mana-mana parti politik dalam negara ini. Nak pilih apa lagi? Tu yang saya tak faham, kenapa tiap-tiap malam masih kena ceramah, semua dah tahu siapa nak pilih, betul? Yang sekarang ni yang saya nak minta tolong satu perkara saja sebelum saya tinggalkan pentas ni. Iaitu saya minta satu orang berucap tak cukup. Dua orang berucap tak cukup. YB Ku berucap tak cukup. Adam Adli berucap tak cukup. YB Adli sebut tak cukup. Yang perlu berucap, kita ada hampir 120,000 pengundi dalam Atuah Jaya. Di Kota Melaka jauh lebih ramai. Di Alor Gajah ada berapa? 93,000. Dalam satu malam kita hanya boleh berucap mungkin 1,000-2,000 orang. Dalam satu hari kita mungkin hanya boleh jumpa 3,000-4,000 orang. Yang paling penting adalah saudara-saudari, ayah ibu sekalian, bagi tahu pada jiran-jiran, adik-beradik, rakan-rakan yang lain, ini tahun kita boleh ubah kerajaan. Jadilah ejen-ejen perubahan, bukan Adam Adli yang boleh bantu negara ini, tapi semua yang hadir pada malam ini. Saya tak ada kuasa macam Datuk Seri Anwar. Kalau Datuk Seri Anwar dalam ceramah dia akan lantik semua ni jadi pegawai komunikasi bagi Pakatan Harapan. Saya tak ada kuasa. Kalau kita ada kuasa kita dah lantik dah. Tapi saya minta tolong yang tu sahaja. Kalau nak tengok Pakatan Harapan menang, tak cukup dengan hanya saya seorang ataupun lain-lain berucap. Yang paling penting adalah ayah ibu, saudara-saudari dan rakan-rakan sekalian. Jadi saya tinggalkan di situ. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Saya bertemu lagi di ruang yang lain. Saya ucapkan terima kasih atas sokongan yang telah diberikan. Hang Tuah Jaya boleh atau tidak? Kota Melaka boleh atau tidak? Alor Gajah boleh atau tidak? Zasin boleh atau tidak? Tangga Batu, Masjid Tanah. Kita kena hantar cukup quorum daripada Melaka ke Putrajaya, insya-Allah. Wabillahi taufiq.